Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Jom kita belajar. Hai, salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Hidayah. Hari ini, Cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 5. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat, ceria dan gembira. Tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah kata ganda. Sebelum itu, mari kita lihat di tangan Cikgu. Ini daun, ini daun, ini daun. Ini daun, daun, daun. Adakah kita perlu menyebut mengikut jumlah daun ini? Kita akan belajar selepas ini. Dalam topik ini, kita akan belajar apa itu kata ganda, jenis-jenis kata ganda beserta contoh-contohnya dan juga di akhir perbincangan ini, Cikgu ada menyediakan beberapa soalan yang kita akan jawab bersama-sama. Murid-murid sudah bersedia? Sekiranya murid-murid sudah bersedia, marilah kita mulakan dengan pengenalan kata ganda. Apa itu kata ganda? Kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan. Bagaimana ia terbentuk? Kata ganda terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Bermakna proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut. Kata ganda boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Ingat ya, 3 jenis. Yang pertama ialah penggandaan penuh, yang kedua ialah penggandaan separa dan yang ketiga ialah penggandaan berentak. Okey, murid-murid, mari kita sambung penggandaan penuh. Apakah maksud penggandaan penuh? Penggandaan penuh merupakan satu proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Ia bermaksud kata dasar tersebut diulang sepenuhnya. Sama ada kata dasar itu berimbuhan ataupun tidak. Kata ganda boleh membawa maksud yang pertama tunggal. Cikgu berikan contoh ayat di sini. Rumah nenek banyak anai-anai. Anai-anai di sini bermaksud sejenis binatang. Kata ganda juga boleh membawa maksud yang banyak ataupun jamak. Contohnya, barang-barang di bilik tersebut kepunyaan Beckham. Maknanya barang-barang itu menunjukkan barang yang sangat banyak. Seterusnya untuk menguatkan keterangan. Sajidah hampir-hampir tertinggal bas. Dan yang terakhir untuk menunjukkan banyak yang bersifat. Contoh ayatnya, barangan makanan murah-murah di kedai Kamal. Menunjukkan betapa murahnya barang makanan di kedai Kamal. Seterusnya, penggandaan penuh boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu penggandaan penuh kata tunggal dan juga penggandaan penuh kata berimbuhan. Kita lihat seterusnya. Ini contoh-contoh yang cikgu telah sediakan. Antaranya ialah buku-buku. Murid-murid boleh lihat contoh di sini. Budak-budak, bunga-bunga, rumah-rumah, kucing-kucing. Sudah jelas di sini kata dasar digunakan sepenuhnya. Ayat yang boleh kita bina contohnya ialah kucing-kucing peliharaan Hidayah sangat comel dan bijak. Mudah kan? Seterusnya mari kita lihat penggandaan penuh kata berimbuhan. Sebelum itu, apa itu imbuhan? Imbuhan untuk mengubah ataupun menukar fungsi kata akar. Okey, yang pertama, dengan awalan ditambah imbuhan pe di kata ganda tersebut. Contohnya, pekedai, pekedai. Yang kedua, dengan akhiran, maknanya di akhir kata ganda tersebut. Amalan, amalan. Yang ketiga, dengan apitan. Contohnya, permainan, permainan. Contoh ayat yang kita boleh buat di sini ialah begitu banyak permainan-permainan yang ditandingkan di karnival. Ini ujar Faisal kepada Norman. Murid-murid sudah jelas dan faham setakat ini? Sekiranya murid-murid sudah jelas dan faham, kita akan lihat kata ganda seterusnya. Yang kedua iaitu penggandaan separa. Apa itu penggandaan separa? Merupakan satu proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan.
Apa itu kata tunggal? Kata tunggal ialah kata yang tidak menerima sebarang imbuhan ataupun rangkaian. Manakala kata terbitan merupakan kata yang menerima imbuhan ataupun rangkaian. Kata ganda separa boleh membawa maksud tunggal. Contohnya, air di dalam lelabu sayur itu sungguh dingin. Lelabu di sini bermaksud tunggal, iaitu sejenis bekas untuk letakkan air ataupun makanan dia berbuat daripada tanah liat. Seterusnya, menunjukkan banyak ataupun jamak, iaitu dedaun kering itu berguguran di tiup angin. Inilah yang cikgu beritahu pada permulaan topik kita ini. Kita tidak akan menyebut daun. Sebaiknya kita gandakan menjadi dedaun. Faham murid-murid? Seterusnya, untuk menyerupai sesuatu. Adik sangat suka sup berbola ikan. Adakah adik makan sebiji bola? Tidak, bukan. Berbola bukan boleh dimakan. Sebaliknya, mengapa dipanggil berbola? Kerana bentuk berbola ikan tu bulat seperti bola. Penggandaan separa juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu penggandaan separa kata tunggal dan juga penggandaan separa kata berimbuhan. Contoh penggandaan separa kata tunggal boleh lihat di gambar yang cikgu telah sediakan. Yang pertama, lelaki. Yang kedua, pepohon. Di sini kita boleh lihat hanya suku pertama sahaja yang diulang. Yang kedua, penggandaan separa kata berimbuhan. Contohnya, sayang menyayangi dan juga bantu membantu. Di sini kita boleh lihat hanya sebahagian sahaja kata dasar yang diulang. Contoh ayat yang kita boleh bina di sini ialah ramai kaum lelaki yang sudah berhimpun di dataran merdeka sebenarnya menyambut hari kemerdekaan yang ke-60. Seterusnya, jenis kata ganda yang terakhir ialah penggandaan berentak. Apa itu penggandaan berentak? Merupakan satu proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang dan diubah. Ini bermaksud seluruh kata dasar akan diulang, tetapi yang membezakannya hanyalah bunyi yang diubah ataupun diulang. Di sini juga kita boleh bahagikan pada 3 jenis, iaitu pengulangan vokal A, E, I, O, U, pengulangan konsonan selain daripada A, E, I, O, U dan juga jenis bebas. Contoh kata nama bagi pengulangan vokal, sayur mayur. Murid-murid boleh lihat di situ huruf vokal apa yang berulang, iaitu A dan juga U. Seterusnya, pengulangan konsonan bagi kata nama contohnya ialah gunung ganang. Huruf apa yang berulang di situ? Cuba teka. Iaitu G, N dan juga G. Seterusnya bebas, contohnya anak pinak. Bunyi di sini berulang. Untuk kata kerja kita boleh lihat pengulangan vokal itu seperti gotong royong. Huruf yang berulang ialah huruf vokal O. Betul atau tidak? Seterusnya kata kerja mundar mandir. Konsonan apa yang berulang? Cuba murid-murid cari jawapan. Okey, huruf yang berulang ialah M, N, D dan juga R. Betul? Sekiranya betul jawapan adik-adik, tahniah cikgu ucapkan. Seterusnya, kata ganda bebas, ulang alik. Okey, seterusnya marilah kita lihat kata adjektif yang diulang pengulangan vokalnya. Contohnya, hiruk pikuk. Untuk pengulangan konsonan, contohnya bagi kata adjektif ialah kontang kanting, bermaksud kering. Seterusnya, bebas. Bagi kata adjektif ialah seperti simpang siur. Sehingga setakat itu sahajalah yang kita boleh bincang pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk kita jawab bersama-sama. Mari kita lihat. Mari kita sama-sama cuba teka kata ganda yang berdasarkan gambar yang cikgu telah sediakan. Nombor 1, apakah jawapan dia? Murid-murid boleh lihat di situ gambar seorang guru. Jawapannya adalah cikgu ataupun guru-guru. Jawapannya adalah guru-guru. Yang kedua, kita boleh lihat gambar layang-layang. Adakah jawapannya lelayang ataupun layang-layangan? Jawapannya adalah lelayang. Yang ketiga, murid-murid boleh lihat suasana yang agak riuh, bising di dalam sebuah kelas. Apakah jawapannya? Adakah riuh rendah ataupun riuh ringan? Jawapannya adalah riuh rendah. Tahniah murid-murid kerana murid-murid berjaya menonton video ini sehingga ke akhirnya. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dengan baik kata ganda yang telah cikgu sampaikan. Dan untuk pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam, murid-murid bolehlah menonton video ini berulang kali, mengulang kaji bersama rakan-rakan, ibu bapa murid-murid. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.